persoalan sebenar yang harus kita bincangkan ialah bagaimana untuk kita mengharmonikan di antara kedua-dua elemen ini, aspek privacy dan juga morality. Pada bahagian yang lepas, kita telah pun membincangkan berkenaan keutamaan nilai privacy dan perlindungan hak ruang peribadi di dalam Islam. Dan ini sekaligus menolak dakwaan bahawa Islam mengabaikan hak privacy dan juga perlindungan ruang peribadi ini atas nama untuk melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Namun begitu, timbul pula persoalan, adakah ini bermaksud bahawa segala usaha untuk mencegah kemungkaran dan maksiat, iaitu amar ma'ruf dan nahi mungkar ini adalah bercanggah sama sekali dengan nilai privacy dan seterusnya harus dilarang? Bagi menjawab persoalan ini, pertama sekali harus kita sedari bahawa di dalam Islam, selain daripada prinsip ataupun elemen privacy ini, terdapat juga elemen morality yang sangat diberikan perhatian yang mendalam oleh Islam. Bahkan tidak keterlaluan jika kita ingin katakan bahawa elemen morality ini merupakan batu asas kepada sistem perundangan Islam itu sendiri. Ini kerana secara umumnya di dalam Islam tidak ada dikotomi di antara apa yang dinamakan sebagai undang-undang ataupun legal dengan aspek morality. Sebaliknya, syariah Islam melingkupi seluruh aspek kehidupan manusia, termasuklah persoalan morality, baik di ruang awam maupun di ruang peribadi. Begitu juga syariat Islam menyediakan kerangka asas dan kod moral yang harus diikuti oleh manusia. Ini terbukti pertamanya di dalam Al-Quran yang lebih mengutamakan kepada nilai-nilai umum ataupun universal berkenaan dengan prinsip-prinsip moral dan etika berbanding dengan hukum hakam yang bersifat khusus. Bahkan ketika Al-Quran membincangkan tentang hukum hakam yang bersifat khusus berkenaan, penekanan lebih diberikan terhadap elemen moral dan juga etika di sebalik daripada hukum hakam tersebut. Dalam membincangkan hukum hakam baik di bidang ibadat, muamalat, munakahat maupun jinayat, penekanan lebih diberikan oleh Al-Quran terhadap aspek morality di sebalik perbuatan tersebut, iaitu sebagai amal soleh dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga implikasi di sebalik ketaatan maupun keingkaran terhadap sesuatu arahan dan suruhan di dalam Al-Quran lebih bertumpu kepada aspek ukhrawi, iaitu berkaitan di antara ganjaran baik ataupun buruk di akhirat kelak, baik di syurga maupun di neraka. Keutamaan morality dalam risalah Islam ini juga dapat dilihat melalui sabda baginda Nabi Muhammad SAW, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan kebaikan akhlak. Perkara yang sama juga dapat dikatakan berkenaan khazanah fiqh Islam. Fiqh Islam merangkumi keseluruhan aspek kehidupan manusia. Ia mencakupi seluruh perbuatan mukallaf dalam kehidupan sehariannya, yang mana semua perbuatan ini tidak dapat terlepas daripada penentuan status nilai moralnya, baik itu wajib, sunat, harus, makruh maupun haram. Dalam hal ini, prinsip moralism di dalam perundangan Islam jelas terbukti apabila fiqh Islam ini memberi tumpuan yang mendalam terhadap elemen sunat, harus dan juga makruh, yang mana ketiga-tiga elemen ini tidak mempunyai kaitan dengan aspek legal berdasarkan perspektif undang-undang moden. Justru itu, Islam meletakkan tanggungjawab moral dan kekangan moral terhadap seorang individu di samping hak kebebasannya sebagai seorang individu. Hak yang diberikan kepada individu berkenaan bukanlah bersifat mutlak yang boleh digunakan dengan sewenang-wenangnya. Sebaliknya, hak berkenaan terikat dengan tanggungjawab moral dan sosial yang harus dipenuhi oleh pemiliknya. Oleh itu, hak privasi dan kebebasan ruang peribadi yang dimiliki oleh seseorang turut terikat dengan tanggungjawab moral dan sosial, iaitu dengan tidak mendedahkan aurat dan berbangga menunjuk-nunjuk dengan kesalahan dan maksiat yang dilakukannya, atau yang dinamakan sebagai al-mujaharah. Jadi kembali kepada konteks perbincangan kita pada kali ini, adakah usaha melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar, termasuklah dalam operasi mencegah maksiat ini, dapat dikatakan sebagai satu bentuk pencerobohan dan pengabaian terhadap privasi dan hak kebebasan ruang peribadi individu, dan seterusnya harus dilarang sama sekali. Pertamanya, kita harus mengisafi bahawa di dalam Islam,
Islam tidak pernah mengamalkan konsep pemisahan di antara agama dan negara sebagaimana yang diamalkan di Barat yang terpengaruh dengan faham sekularisme. Sebaliknya, peranan negara Islam dalam menerapkan hukum hakam syarak atau kita namakan sebagai tatbik syariah sudah sedia dimaklumi. Bahkan, antara prinsip utama di dalam maqasid asy-syariah ialah pemeliharaan terhadap agama, hifzu ad-din itu sendiri. Begitu juga pemerintah Islam mempunyai wewenang untuk menguatkuasakan polisi pemerintahannya berdasarkan konsep siasat syariah selagi mana bertujuan untuk menjaga maslahah umum. Justru, sebagaimana hukum Islam tidak dapat dipisahkan daripada aspek moraliti, begitu juga peranan pemerintah Islam dalam melaksanakan tugasannya tidak dapat dipisahkan dengan elemen moraliti. Antaranya ialah berkenaan dengan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar yang kita bincangkan pada kali ini. Dan ianya dilaksanakan bukan semata-mata untuk mengganggu ataupun menceroboh terhadap prinsip privasi dan kebebasan ruang peribadi individu. Sebaliknya, ia bertujuan untuk memelihara maslahah, kepentingan dan ketenteraman awam. Oleh itu, persoalan sebenar yang harus kita bincangkan ialah bagaimana untuk kita mengharmonikan di antara kedua-dua elemen ini, iaitu di antara aspek privasi dan juga moraliti. Kedua-dua aspek ini sebenarnya perlu untuk saling melengkapi antara satu sama lain, terutamanya di dalam konteks perbincangan kita tentang usaha operasi pencegahan maksiat ataupun amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan persoalan ini kita akan bincangkan pula pada bahagian yang seterusnya, insya-Allah.